Salam bahagia, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan mungkin ramai juga yang tidak sedar dan mungkin ramai juga yang tahu bahawa hari ini sebenarnya kita menyambut Hari Wanita Kebangsaan 2021. Dan tema yang dipilih juga adalah sesuatu yang cukup menarik sebenarnya, iaitu wanita bangkit mendepani cabaran, wanita wajah negara. Dan kami di Ruang Bicara ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada semua wanita di mana jua anda berada. Dan isu yang kita pilih juga berkaitan dengan sambutan Hari Wanita sebenarnya, iaitu wanita wajah negara. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya, seorang wanita yang saya anggap sememangnya lah mempunyai hati dan juga yang cukup bersemangat wajah sebenarnya. Dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Madeline Burma, iaitu seorang profesor kehormat sebenarnya di UNIMAS. Jadi Datuk, apa khabar? Khabar baik, Syarkawi. Harap Syarkawi pun okey, Syarkawi? Okeylah setakat ini. Jadi selamat menyambut Hari Wanita. Apa ni, Datuk? Ya, terima kasih. Pada semua wanita dan lelaki yang mencintai wanita. Betul. Penting dia. Okay. Betul. Okey tu, ini sesuatu yang cukup penting sebenarnya untuk kita sembang-sembang dan macam saya sebut di awal program tadi, tema yang dipilih juga merupakan satu tema yang cukup menarik, iaitu wanita bangkit mendepani cabaran, wanita wajah negara. Tetapi bila kita bercakap tentang wanita bangkit mendepani cabaran, ini pun sesuatu yang cukup penting sebenarnya, Datuk, ya, untuk kita analisakan secara lebih mendalam lagi. Kalau kita lihat perjuangan wanita sebenarnya tidak pernah luntur dalam usaha untuk menegakkan hak mereka dalam sebuah negara yang merdeka seperti negara kita sendiri. 64 tahun kita merdeka. Apakah Datuk melihat bahawa hak wanita itu sentiasa dijaga, hak wanita itu sentiasa diberi dihormati dan juga diberi perhatian? Datuk. Okey, terima kasih Syarkawi. Sebelum tu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana bernama menjemput saya untuk berbincang tentang isu wanita ni. Selamat tahun. Hari Wanita ini adalah satu hari yang ramai kita wanita lah khususnya kata orang bersiap siaga menunggu apakah tema untuk tahun ini dan apakah isu-isu yang akan dibangkit. Tapi ketara ya tadi soalan Syarkawi dalam melalui masa ini memang kita lihat saya sempat masa dulu saya sempat masa saya bekerja dekat UKM, saya banyak berinteraksi dengan persatuan seperti NCWO, National Council for Women Organisation. Di situ saya didedahkan dengan perjuangan yang dilakukan oleh para pemimpin wanita ketika itu, yang mereka tu ramai di NCWO, tak kisah Melayu ke India ke China dan sebagainya. Bagaimana mereka menuntut gaji sama rata tu. Untuk kerja yang sama. Bayangkan dulu, katanya zaman dulu saya mendengar lah, kita penuh tekun sekali mendengar cerita bagaimana seorang wanita itu gajinya walaupun kerja yang sama tetapi gajinya berbeza dengan seorang lelaki. Maka mereka memperjuangkan itu. Saya ingat lagi Datuk Guru Sami dia menceritakan bagaimana Datuk G kami panggil. Dia cerita dia seorang guru pada ketika itu, dia kata dia sama-sama bekerja dengan rakan lelaki dia, tapi untuk bila dia berkahwin tiba-tiba dia kata dia terpaksa berhenti kerja sekejap, kembali balik dan untuk mendapatkan status gaji yang sama itu bukan sesuatu yang mudah. So, jadi kita sekarang kita dah 2021, jadi kita dah jauh dah perjalanan kita dan kita melihat menteri dah ada, kita melihat guna tenaga wanita dah ramai. So memang isu wanita ini telah berjalan begitu lama dan kita telah mencapai satu tahap yang boleh dibanggakan. Masih jauh lagi perjalanan kita. Bukan saja di Malaysia juga di dunia Okey, itu dulu. Satu tahap yang boleh dibanggakan. Okey, saya suka apa yang Datuk sebut. Antara perjuangan wanita yang masih lagi saya ingat ialah untuk mendapat kota 30% di peringkat pembuat dasar kerajaan, dan itu antara perjuangan yang masih lagi diteruskan sehingga sekarang. Apakah wanita merasakan bahawa mereka telah mencapai matlamat itu ataupun sebenarnya masih lagi perjuangan itu belum lagi mencapai seperti apa yang dihajatkan sebenarnya? Okey, itu hanyalah angka.
Satu angka, macam kami dalam statistik, saya sering bercerita dengan student, statistik itu tidak bohong ya, yang membohongnya ialah orang yang membuat statistik. Tapi dalam konteks ini memang dikatakan dia mungkin bukan kota, apa yang dia nak ialah sasaran ya. Dia tak nak, menurut pandangan mengatakan bahawa dasar 30% itu di peringkat membuat keputusan sama ada di peringkat sektor awam atau sektor swasta. Sektor awam angkanya memang sudah dicapai. Maknanya kita melihat bahawa wanita sudah mencapai kedudukan sama. Kalau di sektor awam tu mereka mengambil status yang jusa ke atas. Kita melihat sudah berlaku peningkatan. Kalau dulu memang kita melihat angkanya agak rendah. Tetapi yang sedihnya, di sektor swasta benda ni masih lagi satu impian yang macam kita kata satu harapan yang sering kali dibicarakan ya. Bila setiap kali bila bajet aja kita melihat isunya ialah bagaimana nak meningkatkan wanita. 30% ini adalah angka what we call, semua orang kata kenapa angka 30%, kenapa tidak 40%, kenapa? Kalau kita menggunakan statistik, angka 30% ini adalah angka ambang yang cukup selesa untuk kita katanya melonjakkan sesuatu masa depan. That's why kalau kita tengok dasar ekonomi baru 30%, sedangkan kalau kita tengok budaya masyarakat kita mengguna angka 7 kan, kita orang Nusantara suka 7. Tapi bila kita tengok dalam statistik 30 ini adalah angka yang kita kata paling selesa ya, supaya dia boleh melonjakkan. Jadi nak menjawab soalan Syarkawi tadi, ada di setengah-setengah sektor memang ramai wanita. Macam kita tengok sektor pendidikan. Kita melihat memang ramai wanita, ataupun di sektor-sektor yang kita kata macam nursing ya. Tetapi kebanyakannya wanita masih lagi di peringkat yang bawah. Kalau tu pun saya bukan mengatakan guru tu peringkatnya bawah, tapi kalau kita tengok mereka yang menjawat jawatan di Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan masih lagi dikuasai oleh kaum lelaki. Jadi ini yang cuba diusahakan oleh kerajaan supaya memastikan gender parity itu, supaya ketidakseimbangan itu tidak begitu ketara. So itu yang saya boleh bincangkan ni. Ya. Baik, itu kalau kita lihat secara keseluruhannya. Tetapi barangkali juga kalau kita ingin menseimbangkan kedudukan wanita ketika ini, barangkali apa yang berlaku di Semenanjung itu berbeza sebenarnya apa yang berlaku di Sabah dan juga Sarawak. Jadi apakah sebagai seorang anak Sarawak, apakah Datuk merasakan bahawa mungkin juga kerajaan perlu juga sebenarnya memberi satu perhatian yang cukup serius sebenarnya untuk menaikkan tahap dan juga taraf wanita di Sabah dan juga di Sarawak itu agar ianya seimbang dan selari dan selaras dengan apa yang berlaku di Semenanjung Malaysia ini. Betul Syarkawi, memang kalau kita, sebab saya banyak membuat juga kajian dengan Kerajaan Negeri Sarawak khususnya dekat kementerian, kami disadakan panggil kementerian Kementerian Wanita dia, dan yang berhormat menteri dia begitu prihatin tentang pembangunan wanita di Sarawak. Sebab masa sekarang saya sedang membuat kajian tentang kepimpinan wanita khususnya di akar umbi di Sarawak, dan banyak kajian dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di Sarawak, keprihatinan dan juga penekanan terhadap isu wanita ini bukan saja dilihat ataupun dikaji di Semenanjung atau di peringkat federal. Cuma di federal isunya lain. Cuma kalau di Sarawak itu kita melihat kebanyakan dari program-program itu bukan hanya bercerita tentang untuk 30% itu saja, tetapi bagaimana meningkatkan penyertaan wanita dalam guna tenaga sebab kita lihat guna tenaga sekitar 50%, masih lagi rendah kalau berbanding dengan negara-negara lain di ASEAN. Jadi bermaknanya di sini apa yang diberi penekanan di Sabah dan Sarawak ialah bagaimana nak meningkatkan penyertaan wanita dalam aktiviti ekonomi. Kalau di Semenanjung semua sibuk nak jadi menteri lah, kita sibuk nak parlimen ini, siapa yang nak ni. Di Semenanjung siapa yang nak menguasai GLC, siapa yang nak jadi ketua hakim negara dan sebagainya. Kami di Sarawak isunya sama, tetapi perjuangannya agak berbeza sedikit. Tetapi ini tidak bermakna dia masih lagi rendah. Yang sangat ditekankan di sana ialah satu, untuk memastikan keseimbangan. Bukan mestinya lelaki dengan wanita itu mesti sama rata. Isunya ialah kesaksamaan itu meletak pada hak individu itu. Dan perlu saya ingatkan Syarkawi, bahawa zaman COVID ini betul-betul yang paling terkesan sebenarnya ialah kaum wanita, sebab wanita ini banyak yang terlibat dalam sektor yang kita kata yang melibatkan nurturing seperti nurse,
dan sebagainya. Okey, tak apa, kita bincang itu kemudian. Okey, bila Datuk sebut bahawa Datuk kaitkan dengan apa yang sedang berlaku ketika ini, kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 dan golongan wanita dikatakan yang paling terkesan. Tetapi saya tertarik hati dengan kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong hari ini, yang memberikan satu penghormatan yang cukup tinggi kepada golongan wanita, terutamanya frontliners yang telah bertungkus lumus memainkan peranan mereka untuk membantu mangsa pandemik COVID-19. Jadi apakah Datuk merasakan bahawa inilah sebenarnya sesuatu yang harus dilihat dengan begitu ikhlas, begitu murni sebenarnya daripada semua pihak, sumbangan yang telah dilakukan oleh golongan wanita dalam usaha untuk membantu ketika negara sedang menghadapi bencana seperti pandemik COVID-19? Memang kalau kita lihat kajian yang banyak dilakukan, kita dapati bahawa dalam bahasa Inggeris, the gendered impact of COVID-19, kesannya terhadap gender, sebab dikatakan dia amat berbeza antara lelaki dan wanita. Sebab lelaki ni, satu ialah kebanyakan mereka terlibat dalam aktiviti yang kita kata non-service related. Maknanya kalau dia dalam sektor kesihatan, mereka di peringkat yang lebih tinggi, peringkat doktor. Sedangkan urusan nurse, lebih lagi mereka ini yang banyak melibatkan yang lebih dekat dengan masyarakat. Contoh, mereka sebagai nurse, mereka itu yang banyak yang membuat vaccination kita, banyaknya yang nurse. Tapi sekarang kita dah ada nurse lelaki, bukan kata nurse itu ada perempuan. Dan yang kedua ialah contohnya ialah dalam sektor pendidikan. Kita lihat sektor pendidikan ramai juga wanita. Now, yang apa yang disebut Raja Permaisuri Agong tadi, bukan saja dalam frontliner kita lihat kesannya, tetapi kita lihat bagaimana dengan berlakunya lockdown, wanita terpaksa menanggung beban akibat daripada lockdown ini. Kalau dulu mereka mungkin bekerja, mungkin mereka pergi bekerja, pergi ke pejabat, dan anak-anak mereka pergi ke sekolah dan sebagainya. Tetapi bila berlakunya lockdown, ya ampun, saya tengok adik ipar saya melihat cousin saya dan sebagainya, mereka terpaksa duduk di rumah, mereka lah masak, mereka lah dan segalanya, dan tambah lagi mereka sekarang dah jadi cikgu pula dah. Belajar menggunakan internet dan sebagainya. Ini yang kita katakan bahawa kesan COVID ini bukan saja kepada dalam bentuk yang kita nampak, iaitu kepada jumlah frontliner yang terlibat, tetapi kesan yang tidak nampak tetapi berlaku juga ialah bagaimana yang kami guna, istilah yang kami guna, mungkin istilah tu kurang tepat lah, dia kata beban, macam seolah lelaki tidak ada beban. Tapi yang maksudnya di sini ialah the gendered impact ini, maksudnya impact daripada pandemik ini, jangan sekali-kali kita lupa. Itu yang tadi semasa kita sebelum kita masuk tadi, saya berbincang dengan a few friend tentang betapa isu tekanan masalah tekanan mental. Tekanan mental sebab COVID juga menyebabkan lockdown, dan COVID juga menyebabkan keganasan domestik. Dan selalunya keganasan domestik berlaku di kalangan wanita dan juga anak-anak perempuan. So, jadi keganasan domestik ini itu yang menyebabkan kes apa yang kita kata, kes masalah kesihatan mental dan sebagainya itu menjadi kesan. So, banyak isu berkaitan dengan apa yang disebut tadi. So, beban wanita meningkat. Kedua, yang pertama tadi yang disebut, yang Permaisuri Agong tadi, ialah memang ke frontliner, memang kita jangan lupa sekali peranan yang dimainkan oleh kaum wanita. Dan yang kedua tadi, kesannya di rumah. Sebab wanita ni ada 3 peranan, bukan Dwi. Kalau ini, dia mereka 3. Yang pertama, production. Maksudnya mereka terlibat dalam ekonomi. Mereka juga bekerja, berniaga dan sebagainya. Yang kedua ialah reproduction. Dialah ibu, dia juga yang anak yang menjaga, dia juga aunty dan sebagainya. Mereka ini memainkan peranan itu sebagai yang kita gelar dalam ekonomi itu sandwich generation. Generasi sandwich. Mereka ini tengah-tengah. Dia kena jaga orang tua dan dalam masa yang sama jaga anak dia, dan ada setengah tu terpaksa jaga cucu pula. So, itu satu. Dan yang ketiga, mereka juga terlibat dalam masyarakat yang menjadi YB-nya dia, PIBG juga dia, semua bentuk. Inilah wanita. Itu yang dikatakan dia banyak aktiviti dia. Multitasking.
Betul. Itulah kenapa kita pilih apa ni topik hari ini, iaitu wanita Ya, wajah memang negara wajar sebenarnya, betul. Dato'. Betul, betul. Dan satu lagi isu juga yang saya nak dapatkan secara ikhlas pandangan Dato' Dr. Ya, Mahathir Mohamad ialah tentang penganiayaan terhadap wanita. Pada satu ketika ya betul. seolah-olah isu ini begitu berlaku begitu tinggi sekali, begitu serius sekali di negara kita. Tetapi kebelakangan Ya. ini, apakah Dato' Dr. Madeline melihat bahawa isu penderaan terhadap wanita itu semakin berkurangan ataupun masih lagi berada di tahap yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak? Okey, ini satu isu ya, keganasan domestik dipanggil ya. Sebab Ya. keganasan domestik ini istilahnya bukan hanya terhadap wanita tetapi juga terhadap lelaki. Tapi Ya. jumlah lelaki kena keganasan dia tidak pergi melapor walaupun dia mengalami gitu. Sebab mungkin stereotip kita lah kan. Tapi okey, sebab perbincangannya memang majoriti yang kalau kita lihat penderaan ini berlaku terhadap kaum wanita. Dan penderaan ini berlaku bukan dalam bentuk fizikal semata-mata. Ada kalanya yang tidak nampak, yang lebih teruk kesannya ialah yang penderaan yang tidak fizikal, yang non-fizikal, iaitu mental abuse ya, dengan ungkapan bahasa yang cukup kasar di rumah, dan wanita itu diletakkan macam dia tidak ada harga diri tau. So jadi ini yang sering dilaporkan, kalau kita tengok talian-talian yang diwujudkan di Kementerian Wanita itu, memang kebanyakannya akan melaporkan yang berbentuk kita kata berbentuk fizikal. Sebab berbentuk fizikal ini mungkin mudah untuk dibawa ke depan dan juga perlu ada bukti. Dan kita lihat bagaimana wanita yang kena penderaan ini selalunya apa yang kita lihat sebenarnya, data yang muncul itu sebenarnya data itu tidak menggambarkan keadaan sebenar. Itu apa dalam bahasa Inggeris is only the tip of the iceberg. Sebab jarang sekali masyarakat kita akan melaporkan yang mereka didera. Selalunya dia kata, dan satu lagi ungkapan yang sering digunakan, memang saya patut dimarahi oleh suami saya sebab saya tak adalah alasan dia. Dan itu antara ciri-ciri dia. Jadi benda begitu, dia tidak lapor ke jabatan kerajaan kecuali dah mata lebam, dah kena tumbuk ataupun badan lebam birat dah. Baru dia membawa. Dan kadang-kadang dan kita ada melihat ada beberapa kes yang mana sampai ke tahap kematian. So jadi menyahut jawapan tadi, satu memang trend itu menunjukkan bahawa pengurangan dari segi angka, tapi itu hanya angka. Sebab banyak lagi yang mungkin tidak melaporkan. Dan kita lihat di pejabat PDRM sekarang mereka ada mewujudkan bahagian yang khas untuk menguruskan benda-benda begini, supaya sebab masalah dulu bila berlaku penderaan dan keganasan domestik, apa yang berlaku, mereka kata, aduh, kenapalah bawa ke pejabat ni? Sebab dia kata, ini kan masalah di rumah, selesaikan di rumah. Dan kita melihat bahawa benda inilah yang menyebabkan punca mengapa berlaku. Dan kita jangan lupa penderaan berlaku di depan anak-anak. Dan inilah generasi yang baru ini akan mewarisi. Jadi ini dah. Angka saja tak penting bagi saya, Syarkawi. Angka mungkin nak menambahkan jumlah agak sudah menurun, tetapi realitinya kalau kita lihat semasa COVID khususnya, di mana suami isteri keluarga semua dalam satu tempat 3 bulan lockdown, bayangkan kesannya. Yes, itu dia. Baik, kita melihat berbagai kejayaan, kita juga mendengar berbagai rungutan, kita juga kadang-kadang merasakan kegelisahan yang dipamerkan oleh golongan wanita. Tetapi secara amnya lah, daripada pandangan Datuk sendiri, bagaimana kita ingin memperkasakan wanita untuk terus menjadi agenda nasional negara? Satu dari perkara yang mungkin ini saya bias lah sebab saya seorang wanita. Bagi saya wanita ni satu tadi dia memang multitasking. Tak ada itu dia boleh masak sebelah, dia macam pakai headphone, dia boleh urus anak dia, dan pada masa yang sama dia boleh bercakap dengan orang dekat pejabat dia. Memang dia macam control tower untuk orang naik ke bulan tu. Memang hebat. Tapi yang saya ingin, mungkin itu anugerah Tuhan lah sebab setiap kita ni ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Dan dalam konteks wanita ini, bagaimana nak memperkasakannya? Kalau kita lihat saya ambil contoh COVID ini kerajaan prihatin dengan isu dan mengenali isu ini, dan pelbagai langkah yang telah dilakukan. Kalau dulu memang saban tahun bila bajet keluar, sebab saya sering ditanya, sebab dulu saya bekerja di Pusat Kepimpinan Wanita di UKM, jadi saya sering ditanya tentang isu ini. Okey, yang pertama isu memperkasakan wanita, memang yang pertama sekali ialah
bagaimana kita membolehkan ya wanita itu supaya dia boleh melakukan ya kedua-dua tanggungjawab ni. Sebab wanita dia boleh mengimbangi kedua-dua tu. Jadi dengan memudahkan supaya mereka boleh mereka dengan memudahkan mereka melaksanakan tugas production dia, iaitu di pejabat tadi, dan juga pada masa yang sama melaksanakan tugas reproduction dia, iaitu menjaga anak dan sebagainya. Di sini yang kita sedikit masalah. Sebab kebanyakan daripada institusi khususnya yang saya sebut juga sektor swasta sering menggunakan alasan supaya macam contoh banyak sekali di kalangan kaum wanita dan juga lelaki yang peka terhadap isu gender ini menuntut supaya wujudkan tempat dan ruang crash untuk menjaga anak, khususnya anak mereka yang kecil di tempat pejabat. Tapi cara kita berfikir ialah tak boleh kita wujud tempat macam ni, nanti tak ada kerja lain wanita ni, dia pergi menengok anak dia, bukannya dia bekerja. Sedangkan itu sepatutnya tidak begitu. Kalau kita tengok negara-negara Nordik yang begitu tinggi pencapaian gender gap, di mana angka dia mereka ini adalah tertinggi di dunia, di mana kita melihat mereka mewajibkan, tapi kita belum sampai ke situ, dijadikan perundangan bahawa contohnya wanita bila dia keluar untuk bersalin dan untuk mereka boleh keluar dan balik bekerja pada tempat yang sama. Saya tengok di setengah negara. Dan kalau kita dekat Malaysia, bye-bye lah. Lagi bagus kalau wanita ni keluar, lagi bagus dia kata. Dah kita pening memikirkan dia nak cuti ni lah, masalah anak dia sakit lah. Kita tidak melihat itu sebagai pelaburan. Kita melihat itu sebagai kos. Sedangkan kalau jiwa seorang wanita dan juga seorang lelaki tidak risau tentang anak dia di rumah, kena baling ke, kena tuang, kena minum orang kata ubat batuk dan sebagainya, kita dengar banyak cerita, dengan tenangnya mereka boleh bekerja dan produktiviti dia lagi tinggi. So bayangkan. So jadi perkara-perkara begini saya rasa walaupun 8 tahun disebut, dia mesti disebut setiap kali juga. So jadi saya mencadangkan itu yang pertama, maksudnya menyediakan peluang itu. Dan seterusnya saya melihat kalau kita lihat digital economy. Di sini saya lihat peluang itu wanita memang boleh menceburi ekonomi digital, khususnya gig economy. Sebab wanita boleh duduk di rumah dan kita lihat ada 500,000 peluang pekerjaan yang katanya akan diwujudkan dengan adanya dasar digital kita. Jadi ini bagi saya akan memainkan peranan yang sangat penting, membolehkan wanita mengimbangi peranan dia sebagai suri rumah, menjadi ibu, dan pada masa sama boleh menjana ekonomi negara. Baik, kita di penghujung Datuk Dr. Marilyn, tak ada masa yang panjang lagi, lebih kurang 2-3 minit saja. 2 minit saja lagi kata penerbit. Ya, betul. Di penghujung ini kita memang ingin melihat satu gandingan janji itu sebenarnya wujud di antara gender di Malaysia ini, antara kaum lelaki, kaum wanita, tetapi kita bergandingan sebenarnya untuk membangunkan negara kita yang kita cintai ini. Baik, di penghujung ini satu soalan yang dimainkan begitu meluas sekarang ini ialah kita tahu bahawa tidak mungkin beberapa hari lagi, mungkin esok, mungkin lusa, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang baru akan mengumumkan barisan kabinet yang baru. Dan kalau kita imbas kembali kabinet yang lama, kalau tak silap saya ada 5 menteri wanita dalam kabinet yang lama. Kalau saya salah, betulkan. Dan banyak, berapa ramai lagi ada juga timbalan yang memegang jawatan timbalan menteri. Jadi apakah harapan daripada Datuk sendiri untuk barisan kabinet ini? Apakah penyertaan wanita terutamanya di peringkat menteri itu harus diperbanyakkan? Betul, Syukri. Dalam masa 2 minit, Syarkawi, dalam masa 2 minit ini, 8 tahun kita melihat bila ada line up untuk menteri, memang kita ingin melihat menteri-menteri di kedudukan yang lebih ramai lagi. Sama ada di peringkat federal, begitu juga di peringkat negeri, state. Jadi saya nak melihat lebih ramai daripada 5 orang. Sebab sekarang ada 5 orang kan. So kita mengharapkan Malaysia baharu ini kita akan mendapat lebih daripada 5 orang. Itu yang boleh saya. Dan diletakkan di kementerian-kementerian yang penting. Bukan saya kata menteri ada kementerian itu tidak penting. Maknanya letakkan dia bukan hanya kata yang bersifat menggambarkan ini berkaitan dengan wanita. Begitu. Tapi maknanya macam dulu kita ada menteri luar negeri. Tan Sri Rafidah dulu, ingat?
Ah, Eh? ah, ah. So jadi kedudukan yang begitulah maksudnya saya. Ya. Okey. Baik, 1 minit. Ya. Sereka-rekanya ya ataupun tidak, wanita-wanita dari Sabah dan Sarawak juga, mungkin jumlah mereka harus ditambah dalam kabinet baru. Satu Betul, ialah Datuk setuju. kita lihat dulu cuma ada Ah, seorang saja ya, YB ya, Datuk Seri Nancy Shukri. ah, Pasti saya ingin melihat lebih ramai daripada Sabah dan Sarawak. Bukan saja wanita tetapi lelaki juga. Dan kalau ya. boleh, sebab saya boleh bercakap kan, letaklah kepada mereka. Kami di Sabah Sarawak mengharapkan sekurang-kurangnya Deputy Prime Minister ya, timbalan Perdana Menteri. Tapi tak apalah, saya mengharapkan saja. Manalah saya tahu Yang Berhormat Perdana Menteri mendengarlah hari ini. Itu Ah, saja Syarkawi. siapa Ya. tahu ya. Itu harapan yang cukup Itu tinggi harapan sebenarnya saja. yang Tidak dilontarkan salah oleh. mengharap. Ya, betul, betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Terima Dr. kasih. Madeline Burma kerana sudi bersama dengan kita. Saya tak puas sebenarnya setengah jam untuk sembang-sembang bersama dengan Datuk. Tapi mungkin di masa-masa yang akan datang, Datuk, ya, kita bersama lagi Ya. bercakap tentang isu-isu semasa dan tentunya lah kita juga mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan di penghujung ini, sekali lagi kami di Ruang Bicara mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Wanita kepada semua wanita di mana jua Anda berada. Kita jumpa lagi.